KPM. Wah, banyaknya ikan. Ada warna oranye, yang ni warna-warni. Ni berapa yang cik? Hai, kita tak jual hari ni. Kenapa pula? Kita nak gunakan ni satu program bersama murid-murid. Oh, ni cikgu ke? Ada nama. Ya Allah, saya ingat peniaga. Tak ada, kita cikgu nak mengajar murid-murid kita hari ni. Okey cikgu, hari ni kita nak belajar tentang apa? Hari ni kita nak belajar ikan hiasan jenis beranak. Menarik tu. Sangat menarik. Ya, nak tahu? Tunggu selepas ini. Bersama dengan Cikgu Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran yang sangat menarik iaitu aquakultur dan haiwan rekreasi bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya iaitu Cikgu Zakaria. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi cikgu, segap benar hari ini. Sihat Roman Alhamdulillah. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Zakaria yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Cikgu merupakan pegawai SISC plus TVET PPD MUA dan juga merupakan mantan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Betul cikgu ya? Betul. Okey, baik cikgu. Saya difahamkan kita hari ini tidak berdua. Kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Jadi apa kata? Jom kita berkenalan dengan mereka. Ya. Assalamualaikum semua. Ya, itu dia murid-murid dalam talian kita. Apa khabar semua, sihat ke? Ya. Okey, baik. Jadi kita nak berkenalan dengan seorang demi seorang. Mungkin boleh bermula dengan Fatin. Silakan Fatin, kenalkan nama, dari sekolah yang mana dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Fatin Nofahana binti Muhammad Daud dari Sekolah SMK Mahang. Cita-cita saya nak jadi polis. Polis? Kalau jumpa saya jangan Roblox Baik, yang kedua Syamimi, silakan. Kenalkan nama, cita-cita dan juga sekolah mana. Assalamualaikum. Saya Nur Syamimi binti Maksud dari Sekolah SMK Mahang. Cita-cita saya nak jadi nurse. Oh, ini kira kawan membawang Fatin lah ni, satu sekolah ni. Baik, seterusnya Ammar. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad Irfan bin Abdul Ghani. Sekolah SMK Merapu. Cita-cita? Ingin menjadi askar. Askar. Okey, Kemah. Walaupun bajunya berbunga-bunga tetapi jiwanya seorang askar. Baik, seterusnya Syamil. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil Zamani dari SMK Merapu. Cita-cita polis. Okey, ini sama dengan Fatih ni. Baik, seterusnya Alif. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful dari SMK LKTP sini. Cita-cita saya menjadi peternak ikan. Okey, jadi kena dengan kita punya mata pelajaran pada hari ini. Betul. Okey, terima kasih kepada Alif dan yang terakhir Farid. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat Jamil. SMK LKTP Cini. Cita-cita saya nak jadi usahawan yang berjaya.
Ya, amin. Semoga mencapai cita-cita anda. Baik, terima kasih kepada ke-6 murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baiklah, kita nak tanya juga pandangan. Saya nak pilih 3 orang lah di kalangan murid-murid dalam talian ini. Mungkin saya pilih Alif. Pandangan anda, Alif, tentang mata pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandangan saya tentang tajuk ni, saya suka tajuk ni kerana saya minat dalam belajar tajuk ikan hiasan jenis beranak. Tapi saya nak tahulah cara jawab dengan betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Alif. Dan seterusnya kita nak tanya polis lah. Polis kita. Pandangan anda, Fatin, berkenaan mata pelajaran pada hari ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi pandangan saya mengenai tajuk ini, selain daripada hobi membelah kucing, tupai terbang, sugar glider, ramai juga memilih untuk memelihara ikan hiasan. Selain dijadikan sebagai hobi, membelah ikan hiasan juga boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan selain memberikan ketenangan dan keseronokan. Ya, betul. Bela ikan pun boleh menjana pendapatan Betul, kalau betul, kena Rahman. dengan cara. Baiklah, cikgu. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata kita buat SOP dulu, cikgu? Ya. Okey, jemput cikgu ke sini pakai cecair pembasmi kuman. Okey, cikgu silakan. Bukan apa sebab kadang-kadang kita ni pegang macam-macam. Dan yang kedua, kita kekalkan penjarakan fizikal paling penting. Terus pakai cecair pelitup muka supaya kita dijauhkan dari wabak COVID-19. Baiklah. Kita dah tak sabar nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu Zakaria. Tapi sebelum itu, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Zakaria bin Mat Tahir, pegawai SISC Plus TVET PPD MUA dan juga murid-murid dalam talian kita. Bagaimana murid-murid, boleh kita teruskan kelas kita pada hari ini? Kalau boleh tunjuk sikit, boleh begini. Okey, cantik. Ramai dah tak sabar cikgu untuk mulakan kelas bersama dengan cikgu kita, Cikgu Zakaria. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan kelas ini kepada cikgu kita. Silakan cikgu. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Sehat hari ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan terus masuk pada tajuk kita hari ini. Baik. Sebelum tu serba sikitlah. Yeah. Sama kan? Cuma sekarang ni pakai dah tak kenal pula kan. Betul, tak cikgu. apa. Okey. Untuk ini kita akan hari ini punya tajuk adalah, kita tengok di sini, sekilas ikan di sekilas ikan di air sudah tahu jantan dan betinanya. Agak-agak Lokman tahu jantan dan betinanya? Kena belajar dulu cikgu. Itu yang kita akan teruskan hari ini. Ya. Okey. Untuk tajuk modul 5.3 ni, membiak ikan hiasan jenis beranak. Kita akan tengoklah standard pembelajaran dia dulu. Okey, yang pertama, murid boleh. Terutamanya murid-murid yang berada di atas salian sekarang dan juga murid-murid yang sedang bersiaran sekarang. Okey. Menyatakan ciri-ciri induk ikan hiasan beranak untuk dibiakkan. Itu yang pertamalah. Yang kedua, memilih jenis ikan hiasan beranak seperti ikan gupi, molly, swordtail dan platy sebagai induk pembiakan. Dan yang ketiga, mengenal pasti jantina. Tadi sudah cakap tadi kan. Sekilas ikan di air sudah tahu jantan dan betinanya. Sedap tu suara dia punya tu kan. Ya. Okey, yang keempat, menyediakan tempat, bahan dan alatan pembiakan ikan hiasan beranak. Kelima, mengenal pasti kaedah ikan gupi, molly, swordtail dan platy, bagaimana kita nak membiakkan dia. Dan yang akhir sekali, melakukan pembiakan.
ikan hiasan jenis-jenis ini. Ini yang kita akan dedah. Maksudnya pelajar-pelajar telah belajar bagaimana hendak membiak ikan hiasan ini. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh Lokman? cikgu, silakan. Teruskan Boleh. Okey, tak sabar dah. Tak sabar cikgu. Begitu masuk. Okey. Terdapat 2 jenis ikan. Hmm. 2 jenis ikan hiasan ini. Apa bezanya cikgu? Yang mana satu beranak, yang satu jenis bertelur. Dia ada 2 jenis ikan benar hiasan. Saya cuba cikgu boleh? Cuba. Okey, saya rasa yang mula-mula tu, yang ekor dia cantik tu, itu beranak cikgu. Saya rasalah. Rasalah. Yang hujung tu Yang bertelur. hujung, yang sini. Yang buncit tu cikgu. Yang buncit. Jangan Betul tengok ke? saya. Tak ikan tu cikgu. Okey, ikan. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Okey. Alhamdulillah. Betul. Okey, yang ini adalah ikan hiasan beranak. Dan yang ini adalah ikan hiasan bertelur. Okey, sebenarnya ikan hiasan ada 2 jenis. Ikan hiasan beranak dan juga ikan hiasan bertelur. Hari ini kita menjurus kepada ikan hiasan jenis beranak. Baik. Untuk mata pelajaran akan datang, kita akan masuk ikan hiasan bertelur. Okey. Kita tengok seterusnya. Baik, untuk mempelajari atau mendalami ikan hiasan jenis beranak ini, murid-murid semestinya tahu dari segi yang pertama, alatan dan bahan, kaedah menguruskan induk, memilih induk, menyediakan tempat dia, tempat nak membiak dia macam mana. Dari segi pembiakan itu macam mana? Kita kena buat pemerhatian. Seterusnya dah dapat anak, kena asuh anak tadi tu. Macam kita dapat baby, anak kena asuh kan? Betul. Seterusnya, kawalan-kawalan penyakit kena terjaga. Anak baby, saya teringatlah Lokman. Sama macam anak saya lah Lokman. Oh, namanya Lokman juga? Lokman juga. Alhamdulillah. Mungkin jodoh kita di sini. Okey, seterusnya keusahawanan. Okey, kita teruskan. Boleh cikgu. Ini adalah family, keluarga ikan hiasan jenis beranak. Family ikan hiasan jenis beranak ni dia ada 2 jenis lah. Murid-murid tak perlu takut tengok jenis, alamak cikgu macam mana kita nak hafal ke? Nak sebut pun susah cikgu. Betul dah. Okey, family ni adalah Poecilidae. Poecilidae. Bila ada D tu biasanya itu adalah nama family, keluarga dia. Tak perlu tahu sangat lebih lanjut lah. Nak lanjut lebih lagi, belajar lebih peringkat lebih tinggi lagi. Okey, contohnya adalah seperti ini adalah ikan gupi, ikan molly. Yang sini adalah swordtail. Dan satu lagi adalah ikan platy. Ini adalah 2 jenis yang berbeza lah. Lagi satu family yang sama, keluarga yang sama. Faham? Kita masuk, faham tak? Murid-murid di rumah boleh jelas, faham? Okey, kita tengok seterusnya. Baik, ini contoh-contoh yang ada ikan hiasan jenis beranak. Ikan hiasan jenis beranak ada berapa jenis? Sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama ikan gupi, ikan swordtail, ikan molly, ikan swordtail jugalah ni green swordtail hijau dan juga ikan platy. Kalau kita lihat kat sini agak-agak jantan ke betina, siapa nak jawab? Boleh tak agak-agak? Agak-agak ikan jantan ke ikan betina? Murid-murid dalam talian kita. Siapa yang nak cuba jawab? Cuba jawab. Siapa nak jawab? Farid? Okey, Farid. Silakan Farid. Dari segi gambar kita tengok kan? Warna dia? Ikan jantan. Ikan jantan. Terbaik. Betul cikgu Terbaiklah. Okey, terbaik Farid. Tepuk sikit untuk kawan kita. Okey, kita tengok. Yang ini adalah secara umumnya adalah semua ikan jantan. Tengok warna dia. Kita akan perincikan lagi ciri-ciri ikan jantan macam mana nanti. Cantik cikgu, menarik cikgu. Menarik kan? Sangat menariklah. Tapi saya handsome tak hari ni? Handsome cikgu, mesti ya. Mestilah kan? Okey, kita tengok format ketan soalan dia. Okey. Format soalan SPM terbagi kepada 2 iaitu bahagian A, bahagian B. Bahagian A 60 markah dan bahagian B 40 markah. Ini murid-murid sudah maklum pada mata pelajaran ataupun pengajaran sesi pengajaran yang lepas dah diterangkan berulang-ulang kali. Betul Soalan yang pertama, contoh katakan kita cakap apa ni? Lokman, kita warming up dulu ya. Okey, boleh. Panas enjin dulu. Okey, kita tengok. Soalan yang pertama. Jadual 1 menunjukkan jenis-jenis ikan hiasan. Penyataan telah diberi.
ikan hiasan bertelur, ikan hiasan beranak. Pilih dan tulis padanan bagi ikan berikut dengan menulis dalam ruang jawapan. Ya. Sekarang kita tengok ada 2 ikan. Senangnya soalan ni kita dah tunjuk gambar tadi. Betul. Kita tayang balik. Kita warming up. Maksudnya kita panaskan badan untuk menjawab. Siapa nak jawab? Okey, siapa Siapa nak cuba boleh jawab? soalan pertama ni? Okey. Saya suka macam ni Lokman. Sebab saya suka nama ikan. Patin boleh patin? Suka nama ikan. Okey, Fatin. Apa Fatin jawapannya? Okey, yang pertama Fatin, yang atas. Yang atas ikan hiasan beranak. Ikan hiasan beranak. Okey, yang kedua? Yang kedua tak payah jawablah. Memang Confirm, dah tentu cikgu, ada 2 je kan. Okey, terima kasih Fatin. Jawapan Tahniah, yang Fatin. tepat sekali. Ya. Ikan hiasan beranak di atas, ikan bawah adalah ikan hiasan Bertelur. Okey, kita terus. Boleh, cikgu? Boleh terus. Boleh. Ada apa pun nak tambah lagi? Setakat ni Komen. faham, cikgu. Faham Jelas suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Kita tengok seterusnya. Membawa nilai 2 markah. Ya. Okey, soalan seterusnya. Kita tengok. Jadual 2 menunjukkan nama-nama ikan. Ada 6 nama ikan terpapar di sini. Pilih dan tulis 4 nama ikan hiasan jenis beranak dengan menulis pada ruang jawapan. Biasanya dalam soalan dia tak ada kotak ni sebab tu dia cakap pada. Oh, okey. Faham? Tapi di sini kita nak slide tu nampak cantik. Yeah. Kita buatkan kotak panduan pada murid kan. Ya. Okey, kalau kita lihat arahan soalan, pilih dan tulis 4 nama. Pilihan ada berapa? 6. 6. Biasanya dulu kita sekolah je Lokman, Ya, cikgu. kita nak pilih yang mana? Yang banyak ke yang senang? Yang sikit? Yang sikit, cikgu. Yang sikit senang kan? Betul. Jadi kita pilih yang tidak berkenaan adalah senang, betul tak? Betul. Kita tanda. Yang pelaga dah tentu bukan. Tanda siap-siap, cikgu. Tandanya ni bukan. Okey. Yang ni pun bukan. Yang lain tu, gitu, betul jawapannya. Jadi yang lain tu dah semestinya Betul. itulah jawapan dia. Betul tak? Murid-murid setuju di atas talian? Tengok cikgu kongsi tips supaya tips mudah soalan jawab. bagaimana kita nak menjawab. Ya. Okey, yang pertama, siapa nak jawab? Okey. Dah Siapa? tentulah. Sudah tentulah 4 tadi akan diletakkan di semua bahagian. Tak kisahlah di mana. Kita letakkan mana nama ikan hiasan beranak, kita tuliskan saja semua di sini. Ya. Okey, kita tengok sini. Platy, Spottail, Molly dan tentu Guppy. Guppy. Ya. Okey, jelas Lokman? Jelas, cikgu. Alhamdulillah. Murid-murid atas talian jelas? Setakat ni ada soalan ke? Ada apa pertanyaan? Ada Yang nak tanya kepada Cikgu Tak ada, Zakaria, Oh, tak ada, faham semua jelas Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Boleh, cikgu. Okey, membawa nilai 4 markah. Senang dah markah kan? Cuma kita jawab 2 je tadi kan, betul? Betul? Itu namanya teknik menjawab yang betul. Faham? Kita jangan menghabiskan masa dengan memandingkan kepala mikir yang yang jauh-jauh, betul tak? Betul, cikgu. Okey, kita tahu soalan yang seterusnya. Kita tengok nota dia. Okey, ciri-ciri umum induk ikan hiasan beranak. Yang pertama, berupaya untuk beranak. Mesti. Yang kedua, tentulah matang. Kalau tak matang, macam mana kita nak buat? Betul. Yang ketiga, warna yang menarik. Yang keempat, baka yang cepat membesar. Kita nak jual ni kadang-kadang. Jadi kita nak cepat besar. Kita nak jual dengan segera. Betul tak? Betul. Betul tak Rahman? Setuju dengan saya? Betul, setuju. Okey, yang seterusnya sehat. Itu sudah mestinya. Dan yang lain tidak cacat. Tapi kadang-kadang orang suka bela ikan yang melihara ikan yang cacat. Nilai dia lebih tinggi. Ada satu ketika lah. Ya. Tapi kita akan sentuh di situ. Ya, baik. Baik. Okey, ini adalah contoh ataupun bagaimana ciri-ciri ikan hiasan jenis beranak yang pertama, guppy. Okey, ni contoh dia. 2. Mana satu jantan, mana satu betina. Saya dah tekankan tadi, mana satu jantan, mana satu betina. Dah tentu senang. Kalau yang sini jantan dan yang sini betina. Ya. Okey, jelas kan nampak perbezaan warna dia. Okey, yang pertama jantan. Warna yang pelbagai, senang. Jantan ni warna dia sangat cantik lah. Berbanding dengan warna betina, agak pudar. Itu je. Yang kedua, badan dia ramping. Oh, yang jantan lagi ramping? Ramping dia bentuk dia cantik. Betina, perut dia Selalu ada terbalik, membesar cikgu, sikit. Saya tak ada kan? Okey.
Sirip anal diubah menjadi gonopodium. Yang ni tidak diubah. Seterus saiz badan dia. Yang jantan saiznya lebih kecil. Betina lebih besar. Sebab perut dia dah besar, jadi itu nampak besar kan? Ya. Okey, seterusnya. Ciri ikan hiasan Molly. Yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Dah ada ya gambar sini jelas. Betul. Okey, jantan. Seperti dia lebih kurang sama saja. Di antara empat-empat jenis ini, ciri-ciri dia hampir sama. Iaitu warna yang jantan adalah lebih menarik berbandingkan dengan betina. Bentuk badan dia pun lebih sama. Sirip anal yang sama, sirip dorsal. Dorsal ni mana dorsal? Sirip dorsal lebih besar dan tinggi. Yang ni sirip dorsal lebih kecil dan rendah. Saiz badan, saiz jantan lebih kecil. Saiz betina lebih besar. Secara asasnya, ciri-ciri jenis ikan hiasan ini adalah sama. Walaupun nama je berbeza. Saya sama. Dengan Lokman, ciri-ciri kita, saya lagi... Cikgu handsome. Tapi rambut saya kalah sikit lah, tak apa. Okey, kita masuk terusnya. Yang ni swordtail. Ya. Yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Yang atas tu jantan, yang bawah tu betina. Pandai. Tenang kan? Tip dia senang je. Ya. Jantan yang ni sangat mudah kita kenal jantan dia. Macam mana, cikgu? Yang mana? You tengok dekat depan Cik Lokman tu ada jelas. Dengan jelas nyata kat situ. Ini ikan swordtail. Itu swordtail. Okay. Swordtail. Swordtail ni dalam bahasa Melayu dia, sword tu apa? Pedang. Ya. Tail tu ekor. Ekor pedang. Jadi bahasa ni bahasa rasmi dia, nama khas dia. Jadi kita tetap kekalkan nama dia ikan swordtail. Jadi yang panjang ni. Dia ada pedang bawah dia tu kan? Itu jantan. Senang kan? Ya, betul. Yang tak ada pedang tu betina. Itu mudah. Warna dia sama saja. Yang jantan lebih menarik. Yang betina kurang menarik. Badan tetap. Yang jantan lebih cantik, ramping. Yang betina buncit. Sebab dia beranak. Yeah. Betul kan? Sirip anal mudah diubah menjadi gonopodium, yang betina tidak boleh. Sirip kaudal. Panjang seolah-olah seperti pedang. Kaudal ni yang belakang tu lah. Kalau ikan tu, dia nak bergerak laju lah. Ni sirip kaudal yang belakang ni. Okey? Kita masuk seterusnya. Ini jenis swordtail. Yang ini juga adalah ikan platy. Sebenarnya ada 4 jenis tadi saya sebutkan tadi kan. Ini platy. Ciri-ciri dia pun hampir sama. Jantan, betina. Okey, dapat berpandu kan? Kita mudah kat sini kita nak lihat. Ikan beranak jenis nama dia platy. Okey. Soalan ketiga. Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri ikan gupi. Siapa nak jawab? Okey. Penyataan ciri-cirinya telah dijelaskan di sini. Pilih dan tulis padanan bagi ciri-ciri induk dengan penyataan yang betul dalam ruang jawapan. Ada 3, ada 4. Jantan, betina. Saya dah terangkan tadi. Ya. Siapa nak jawab? Okay, yang belum? Tangan. Farid, cikgu. Farid. Okey, Farid. Silakan Farid. Yang jantan, warna badan lebih menarik. Dan yang kedua? Yang lebih perut yang lebih ramping. Perut yang lebih ramping. Tadi dia cakapkan ramping tadi kan? Ya, betul cikgu. Okay. Saya dah tu kan agaknya. Okey, betina dah tentulah ada di situ kan? Okey, betina sebut. Yang betina warna badan yang kurang menarik dan perut yang lebih buncit. Lebih buncit. Lebih buncit tu sebab kita tahulah betina tu nak melahirkan anak. Yalah, jadi perut dia lebih buncit. Betul lah tu. Okey. Membawa nilai 4 markah. Kita masuk soalan yang kedua. Boleh? Boleh teruskan? Boleh, cikgu. Boleh Okey. Yang kedua hampir sama je tadi. Raja 1 menunjukkan sejenis ikan hiasan jenis beranak yang punya ciri-ciri induk yang sesuai. Kita tengok gambar dia cantik menyala. Okey? Kita tengok yang ni salah dan betul saja. Senang aja. Okey. Yang mana betul, yang mana salah? Kalau macam ni kita tengok, biasanya kita akan ambil yang salah aja, yang banyak yang betul. Kita tengok yang salah. Yang mana salah? Kita tengok. Bentuk badan yang unik. Unik itu kadang-kadang dia cacat ke tidak? Betul. Yang kedua, boleh menghasilkan kualiti anak yang jumlah yang banyak. Ada tak kita nyatakan tadi? Ada. Siapa nak jawab? No Syamimi boleh? Okey. Apa jawapannya Syamimi? Betul ke salah?
Yang kedua tu? Yang kedua. Betul salah? Salah. Salah? Salah. Yakin? Yakin? Tak apa. Tak betul. Betul lah. Betul lah, betul. Itulah perempuan cikgu. Tak apa, tak apa. Okey, tanya Induk Syamimi. berenang secara pasif. Ya. Kita nak pilih ke? Pasif tu maksud lembik je. Sudah tentu dia. Betul dia silap ni yang ni kan? Ni. Ya. Mencapai tahap kematangan. Kita nak yang matang tu kan? Ya, Untuk betul. induk. Bila yang pasif ni kita nak yang aktif kan? Cergas. Okey, salah. Dan warna yang cantik sudah semestinya lah. Ya. Okey. Okey. Itulah dia soalan yang kita yang keempat, bahagian A. Ya. Jadi soalan ni 5 markah Membawa cikgu menilai 5 markah. Itu Soalan yang kelima. Boleh sambung ke? boleh cikgu. Boleh. Okey. Darjah 4 menunjukkan ciri-ciri induk ikan swordtail. Ekor pedang tadi. Kenyataan dah diberi. Pilih dan tulis padanan bagi ciri-ciri induk swordtail dengan penyataan yang betul dalam ruang jawapan. Sama seperti yang tadi. Tadi ikan gupi tadi kan? Ya. Ni swordtail. Okey, siapa Okey, yang siapa nak nak cuba jawab? jawab? Untuk soalan yang kelima ni. Okey, siapa tu? Amar, silakan. Mama Amar. Kita Apa pilih jawapannya, jantan. Amar? Jawab dua yang untuk jantan dahulu. Ya. Siri kau depan. Sirik kauda panjang, cikgu. Serik kaudal panjang. Yang kedua, Perut yang lebih ramping. rorok yang rumpir ramping. Kita tengok, betul tak? Okey, jom kita lihat. Oh, betul. Okey, betul. Oh, betul. Okey, yang betina pula sebut. Cuba jemput. Ciri-ciri betina. Sirik kauda pendek. Dah tentu dah panjang dia akan pendek kan? Ya. Dah tentu ramping, dah tentu dia perut buncit. Terbaiklah. Okey, Saya terbaik pujilah. Amar. Jadi cikgu ini menunjukkan yang murid-murid dalam talian kita ni fokus Fokus. dalam kelas kita. Memang fokus. Baik cikgu, baik lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan Cikgu Zakaria. Tetapi kita rehat seketika, boleh ke cikgu? Memang nak rehat sebutlah ni. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Zakaria bin Mat Tahir, pegawai SISC Plus TVET PPD MUA dan juga murid-murid dalam talian kita. Cikgu, saya dari tadi duk tengok cikgu, ada satu buku atas meja tu. Itu buku tentang apa cikgu? Untuk makluman Lokman lah. Inilah buku teks yang digunakan oleh murid-murid kita di sekolah. Murid-murid kita di sekolah gunakan buku ini, buku KSSM Aquakultur Haiwan Rekreasi. Ya. Untuk digunakan sebagai panduan lah. Untuk dia belajar hari ini. Baik Jadi cikgu. segala maklumat dia ada dalam. Okey, cikgu, kita nak teruskan soalan kita tadi. Kita berhenti pada soalan yang ke-7 ya. Okey. Okey. Kita sambung sinilah. Boleh cikgu? Boleh. Baik, anak murid semua dah sedia. Yang anak murid semua dah bersedia, kita tengok, kita teruskan untuk bahagian A. Okey, kita tengok. Jadual 6 menunjukkan alat dan bahan yang digunakan untuk membiak ikan hiasan jenis beranak. Anak-anak murid kena faham sini, fokus. Pertama sekali, dia kena tahu bezakan di antara alatan dan bahan. Alatan secara umumnya mudah saja. Alatan ni guna tak habis. Bahan guna habis. Ya. Contoh ni akuarium yang ada di depan kita ni kan. Tak habis kan? Kalau pecah, dia tetap ada lagi. Tetapi air dia tu habis kan? Betul. Itu antara contoh perbezaan di antara alatan dan bahan. Kita tengok penyataan alatan dan bahan dia diberi. Akuarium, garam, tumbuhan akuatik, sangkar pembiakan. Ya. Okey. Pilih dan tulis padanan bagi alatan serta bahan yang digunakan untuk membiak ikan hiasan jenis beranak dalam ruang jawapan. Siapa nak jawab? Okey. Yang belum lagi lah kita bagi peluang, Lokman. Kita bagi peluang yang belum. Okey. Siapa tu? Alif. Okey Alif, apa jawapannya? Alatan akuarium dengan sangkar pembiakan. Betul cikgu? Bukan ya. Kita tengok dulu Kang, nanti Kang dah tak rahsia pula kan. Okey. Okey, Yang bahan terus sebut dulu. Okey, bahan tu apa? Yang kedua. Bahan dia apa? Bahan garam Okey. dengan tumbuhan akuatik. Tu dia. Saya dah cakap tadi kan. Garam boleh habis tak? Boleh. Kat dapur Lokman ada garam kan? Betul. Masak-masak ada garam. Habis tak?
Habis kan? Dia tak habis. Itu bahan lah contoh. Jadi kita tengok betul atau tidak? Letak aquarium betul. Sangkar pembiakan, bahan, garam, Betul. tumbuhan Okey. aquatik. Mungkin Lokman tertanya-tanya betul tak? Cikgu, ada ke guna garam dalam pembiakan Betul ikan? juga. Ada ke? Dan adakah sama dengan garam kita yang duk guna masak tu, cikgu? Masak sama. Okey, biasanya sama je. Garam yang biasa gunakan ni garam kasar lah. Itu pun kadang-kadang istilah kita sebut garam dapur. Ya. Biasanya garam ni diberikan pada ikan untuk merangsang ikan jantan dan betina nanti untuk membiak. Itu antara tujuan dia lah. Ya. Sebenarnya garam dalam aquaculture ni banyak guna dia. Kita dah sebut yang lepas-lepas penggunaan dia. Dia sambung seterusnya. Boleh, Boleh, cikgu? Boleh. Okey, membawa nilai 4 markah lah. Senanglah dan isi tempat kosong 4. Ini adalah contoh bagaimana penyediaan tempat pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Dia punya prosedur ataupun prosedur kerja, langkah kerja dia. Yang pertama, membuang sampah sarap dari dalam akuarium. Okey, ini dalam ni ada akuarium, kita nak gunakan. Ya. Segala sampah yang ada kita bersihkan lah, biasalah. Yang kedua, membersihkan bekas pembiakan dengan larutan garam. Itu saya dah sebut tadi. Ya. Garam digunakan untuk membersihkan dia. Membersihkan akuarium tadi. Seterusnya, membilas bekas pembiakan dengan air bersih. Lepas tu kita bilas. Macam kita basuh pinggan jugalah. Basuh pinggan, kita bilas. Betul kan? Ini contoh. Bagaimana? Bilas. Kemudian kita keringkan dia. Kita basuh baju, lepas tu kita keringkan. Sama juga. Meletak akuarium di tempat di lokasi yang sesuai, iaitu lokasi yang kukuh dan kurang gangguan. Contoh kita letak sini. Kuat tak meja ni? Kuat ni. Boleh tak? Kalau akuarium besar kuat tak? Tak kuat kan? Itu contoh dia. Jelas kan? Okey, seterusnya memasukkan air baru. Kita letak air baru kat dalam. Air baru tu air apa? Air yang barulah, baru kita proses. Maksudnya kita tak ada, tapi kita ada proses yang tertentu lah air ni. Memasukkan bahan anti klorin. Sekiranya terdapat klorin dalam air. Klorin ni biasa terdapat kat mana? Dalam air, cikgu. Kat mana? Biasanya air pipe lah. Ya. Air pipe tu tentu ada klorin. Jadi kita boleh buang dia, nyah klorin. Ya. Maaf, cikgu. Saya nak bertanya. Kalau macam air mineral boleh ke, cikgu? Air mineral? Air Boleh mineral? Sudah tentulah boleh. Tapi kalau kita nak guna air mineral pakai dalam akuarium yang besar, jenuh nak membeli. Jenuh nak membeli pula. Tak ada masalah. Sebenarnya sangat boleh lah. Tiada masalah. Okey. Memasukkan media pembiakan dan sangkar pembiakan. Media pembiakan itu apa? Air lah. Semestinya. Sangkar pembiakan ni sebenarnya dia ada satu sangkar. Mana induk dia dimasuk dalam sangkar, kemudian dua induk akan dimasuk dalam sangkar, jantan dan betina. Bila anak dah ada dalam, anak akan boleh keluar dalam sangkar tadi. Ibu terkepung. Macam tu tujuan dia. Memasangkan sistem pendaraan. Kalau kita lihat kat sini, ada sistem pendaraan? Ada tak? Tak ada, Tuan Luqman? Tak ada, tak ada. Sebab yang ada keluar salur tu, dia keluar buih tu kan. Itu sistem pendaraan. Tapi yang ni tak ada. Tapi dia kalau kita nak perlukan, kita pasang. Macam itulah. Yang ni sebab dia tempoh agak tak lama, kita boleh letak. Tak ada masalah. Okey, soalan ke-8. Kita tengok. A, B, C, D, E dan F. Dah macam sekolah kita belajar abjad pula. Adalah penyataan langkah kerja penyediaan tempat pembiakan ikan hiasan berjenis merak yang tidak mengikut urutan. Yang ini urutan semua ada tapi dia dah bercampur aduk. Sekarang kita nak susun dia. Penyataan telah diberi di sini. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E. Huruf D tak ada pula. F tak ada pula sebab telah diberi. Jelas kan? Jelas anak murid-murid sekian? Jelas, cikgu. Luqman jelas? Jelas, Luqman kalau ambil SPM saya kata A ni. Okey, siapa yang nak jawab soalan yang ke-8 Okey, kita tengok. Kita tengok dululah. Perkara pokok yang kita ada. Okey. Kata kunci, cikgu. Kata kunci dia. Dia dah bagi sini kan. Lepas tu C dan apa-apa kita tanda dulu. F dengan D ni langkahnya dah ada. Kita tulis dulu. Okey. 6 dan 1, langkah pertama, langkah 6 telah diberi. Tengah nak pilih yang lain aja. Siapa boleh cuba? Okey. Langkah yang kedua. Siapa yang nak cuba? Sebutkan abjad dia pun dah memadai. Siapa tu? Mungkin Syamil nak cuba? Syamil? Boleh Siapa Syamil? nak cuba? Okey. Mungkin Syamil ada masalah. Siapa tu? Farid Okey, silakan Farid. Apakah langkah yang kedua? Langkah yang kedua. Langkah yang kedua mengering dan menjemur akuarium. E.
Okey. Oh, betul. E. Mengering dan menjemur akuarium. Ya. Langkah ketiga. Seterusnya. Langkah ketiga, meletakkan akuarium di lokasi yang sesuai. A. Oh, betul. Okey. Langkah yang keempat. Yang keempat, memasukkan air baharu dan memasukkan anti klorin jika perlu. Jika perlu. B. Okey, yang keempat dan yang terakhir 5, 6 dah bagi kan. Jadi, ini teknik nak menjawab bagi soalan macam ni. Dalam kertas soalan, murid-murid kalau ada pensel ke pen, tandalah, ikut tulis nombor kan. Okey, pertama, kedua, senang. Jadi bila dia tulis di ruang jawapan ni, ditakuti tidak berlaku kesilapan. Ya, betul. Betul kan? Kadang-kadang kita ni mata kita lain, tulis kita lain. Betul. Betul kan? Kita Sebab pun pernah penat kita juga, belajar dulu. Sama juga. Tapi saya cadangkan, murid-murid tulislah jawapan. Yang pertama mana? Ikutlah nombor. Senang. Ya. Okey ni, kita tulis kat sini balik. Tak apa. Pemeriksa akan lihat di sini je. Ya. Supaya Okey. lebih senang, cikgu. Senang. Okey. Jawapannya ada E. Jadi tu kita tulislah. Ambil dah abjad dia. E, A, B, C. Tulis. Okey. 4 markah. Senang dapat markah 4. Betul? Betul kan? Okey. Ini adalah bagaimana pembiakan ikan hiasan jenis beranak untuk kita, dia punya nota-nota yang ada lah. Melepaskan induk, proses mengawal, ni proses pembiakan dia. Kita tengok soalan seterusnya. Jadual 7 menunjukkan penyataan induk yang pelepasan induk ikan hiasan beranak dan yang tidak berkaitan. Masuk di sini adalah yang berkaitan. Ni semua betul. Nyataan ni betul. Cuma ada beberapa yang tidak berkaitan. Tu maksudnya, Lokman. Ya. Yang salah, cikgu. Yang bukan jadi tak ada salah. Dia tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Okey, kita tengok. Yang betul adalah memilih induk dengan ciri-ciri yang sesuai. Baik, yang kedua agak-agak siapa nak jawab? Saya dah bagi satu. Dah bagi tip lah yang pertama. Siapa yang nak jawab yang kedua? Sila angkat tangan. Yang belum pernah lah saya nak dengarlah suara siapa-siapa ni. Okey. Siapa mungkin? Alif boleh? Atau Syamil? Syamil dah okey ke? Yang ambil yang Puteri lah pula. Kau tak ada. Puteri Yang Okey, Puteri. Syamimi lah. Apa jawapannya Syamimi? Yang nombor 2 tu. Yang nombor 2. Melepaskan induk ke dalam sangkar pembiakan. Oh, okey, betul. Tahniah. Dan yang Syamimi. ketiga, Fahmi, teruskan. Yang terakhir? Memasukkan sedikit garam kasar untuk merangsang pembiakan. Okey, ini yang ketiga. Menurut nilai markah dia adalah 3 markah. Okey, kita terus yang seterusnya soalan. Ya. Kita tengok. Okey, bukan. Dia ada nota sikit pandan. Bila saya buat nota, kita tanya soalan. Ya, Okey, betul. kita tengok. Kalau kita lihat di sini, pembiakan ikan hiasan. Okey, gambar yang pertama itu adalah kita pemilihan induk. Yang ini kita lepaskan induk. Yang ini kita buat pemerhatian. Tengok ibu dia dah sarap mengandung. Dah Betul. buncit dah. Lepas tu beranak. Senang je gambar kan? Okey. Yang ini apa Gagak? Tak asingkan. Asuh dia. Betul. Betul Kita asingkan anak tadi kan? Sebab kita asingkan anak. Dan yang keenam itu adalah mengasuh. Mengasuh, iaitu kita beri makan yang sesuai. Okey, senang gambar telah menjelaskan segalanya. Ya. Betul. Kita tengok masuk seterusnya. Biar anak panahnya dengan jalan langkah-langkah menunjukkan. cikgu Langkah-langkah pembiakan. Kadang-kadang gambar tu dia menceritakan 1000 perkara, betul tak? Tengok pun dah tahu dah cikgu. Tahu dah kan. Okey. Kita tengok soalan dia. ABC dia langkah membiak ikan hiasan jenis beranak yang tidak mengikut urutan. Seperti yang sama tadi, saya buat bentuk dia hampir sama saja, tak apa. Lebih kurang. Yang pertama, kita kena tulislah 1 dan 6 telah diberi. Ya. Kadang-kadang dia letak juga tak kisahlah mana-mana. Itu muslihat soalan. Kita tengok. Langkah kedua, melepaskan induk yang dipilih mengikut nisbah yang ditetapkan. Okey. Siapa nak jawab langkah yang ketiga? Siapa nak letak sini? Siapa nak cuba? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Langkah yang ketiga. Saya pun dah lupa lah. Minta budak bantu. Betul cikgu. Yalah. Siapa yang ingat langkah ketiga? Boleh? Mungkin siapa tu? Syamimi Amar? boleh? Siapa? Syamimi ke? Syamimi? Tadi Syamimi dah. Oh, dah cikgu. jawab Kita pilih Amar lah pula. Amar. Okey, Okay, Amar. Amar, boleh bantu cikgu? Langkah yang ketiga. Saya dah lupa lah. Apa langkah ketiga? Okey. Boleh Siapa boleh Amar? jawab?
Tak apa. Amal Tak apa, tengah salah fikir. tak apa. Jangan Betul. risau. Yang Kita penting belajar berani kan. mencuba, cikgu. Kalau tak adalah, saya bagi tahu dululah. Okey. Ketiga, meletakkan sedikit garam. Oh, Betul? Okey, betul. Kita untuk merangsang tadi, saya cerita tadi kan. Untuk merangsang. Yang keempat, siapa nak jawab? Empat boleh, Amar? Apa? Amar yang nama? Ya, Amar betul. kan? Amar. Yang keempat apa, Amar? Memeriksa induk betina melahirkan anak. Kita tengok dulu. Yang keempat mana tengok. Betul tidak apa yang dia jawab? Kalau salah tak apa. Saya tak marah ni. Okey je. Memeriksa induk. Okey, betul. Memeriksa induk betina untuk melahirkan anak. Betul. Pandai yang Amar. Boleh pun. Okey. Yang kelima adalah menghasilkan benih ikan hiasan dari induk. Gambar tadi telah membicarakan segalanya. Ya. Okey. Jadi dia punya ni sama je. Okey. 4 markah. 4 markah diberi. Okey, kita masuk bahagian B lah. Boleh, cikgu? Boleh? Boleh. Boleh masuk bahagian B. Kita Boleh, masuk cikgu. bahagian B. Bahagian B ni adalah lebih panjang lagi soalan dia. Kita tengok. Saya suka bahagian B sebenarnya. Dia lebih menguji kita. Okey, soalan yang pertama. Rakan anda bercadang untuk melakukan kerja membiak ikan hiasan jenis beranak dan tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Dia nak biak tapi dia tak tahu. Okay, Raja 1 menunjukkan induk ikan hiasan tersebut yang akan dibiarkan dengan nisbah jantan dan betina 1 nisbah 4. Macam biasa kita dengar 1 nisbah 4 ni. 1 nisbah 4. Betul tak, Lokman? Ya, betul. Betul. Agak-agak Lokman ini, tuan. Saudara Lokman. Saya bagilah tip sikit sekolah ni. Tadi saya dah ajar awak, mesti boleh jawabnya. Okey, tu cuba jawab. Okey, nyatakan jantina induk tersebut. Jantan. Jantan ke? Ya. Tadi ciri dia apa agak Lokman? Iaitu dia punya ekor, cikgu. Oh, Panjang. Betul, cikgu? hebatlah. Sekejap dapat. okey. Itu yang saya nak. Kita tengok, betul. Induk jantan. Ya, Betul. Sebab Alhamdulillah. ekor dia panjang. Pandailah. Tengok, kalau kita minat benda ni akan datang Betul. dengan mudah. Betul, mudah je. Menambah nilai 1 markah dah dapat. 1 markah Lokman dapat. Nanti bawa balik. Nanti keling dengan saya. Boleh, cikgu. Okey. Sambungan dia. Okey. Hitungkan jumlah pasangan induk tersebut jika terdapat 4 ekor induk seperti raja. Tadi kita tahu induk jantan. Nisbah dia 1, 4. Betul? Betul. Jadi dalam soalan dinyatakan ada 4 ekor induk jantan. Jadi betina nak berapa? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu? Tak boleh kita tengok dulu Boleh, cikgu? Betul Nanti kita tengok. Nisbah dia 1 nisbah 4. Jadi pengiraan dia ada kena matematik sikitlah. Kena kira nisbah dia. Macam mana kita nak kira? 4 jantan darab 4 tadi. Sebab jantan 1 nisbah 4. Jadi 4 darab 4 lah. 16 ekor. 16 ekor. 16 ekor ni apa? Jantan ke betina? Betina. Ikut nisbah dia kan? Ikut nisbah dia. Okey. Jelas Seterusnya, anak-anak murid sekian? Bagaimana setakat ni murid-murid kita Boleh dalam ikut. talian? Boleh ikut Boleh kita teruskan? Boleh teruskan? Okey, Okey, kita cantik. sambung. Seterusnya, cikgu. Huraikan 7 langkah kerja. Maksudnya kita nak 7. Apa yang tak ada dalam nota tadi tu, ingat, masukkan dalam ni. Dapat markah 7. Senang aja. 7 langkah kerja membiak ikan hiasan jenis berseranak tersebut. Yang pertama, Okey. saya bagilah. Yang pertama, mesti dah sediakan tempat. Betul. Yang kedua, Okey. kita dah sedia tempat. Induk tadi ada gambar. Ingat tak tadi gambar tadi saya bagi kan? Ya. Kita pilih induk. Jantan dan betina, ciri-ciri yang kita nak. Yang ketiga, melepaskan induk ke dalam bekas tadi, sangkar pembiakan dia lah. Dan yang keempat, menambahkan sikit garam. Tadi saya cerita garam tadi untuk merangsang dia membiak. Dan seterusnya adalah membuat pemerhatian pada induk yang telah melahirkan anak atau itu kita sebut rega lah. Rega tu bayi lah kecil. Rega. Yang keenam, mengasingkan rega ke dalam bekas lain. Ya. Dan yang ketujuh, mengasihkan anak dengan memberi makan permulaan. Dan juga kita lihat dari segi kualiti air. Ya, betul. Jadi itu 7 langkah kerja, 7 langkah kerja dia. membiak ikan hiasan jenis beranak. Jadi banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Zakaria. Tapi cikgu, kita rehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Ya.
TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Zakaria bin Mat Tahir, pegawai SISC Plus TVET PPD MUA dan juga murid-murid dalam talian kita. Baiklah, Cikgu, kita nak terus meraihkan soalan, Cikgu. Boleh. Okey, seterusnya kita nak tanyakan tentang soalan yang nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2 ni. Okey, murid-murid kena tumpukan perhatian kerana bahagian ni, soalan ni sangat penting sebab markah dia banyak. Betul. Itu je. Kita teruskan. Okey. Soalan nombor 2. Bahagian ni contoh kita lihat. Rajah 2 menunjukkan bekas polistiren yang anda cadang untuk gunakan sebagai tempat penyimpanan ikan hiasan beranak walaupun terdapat sedikit kebocoran di dasarnya. Macam mana kita nak suruh budak fikir bagaimana kita nak mengatasi masalah dasar dia bocor. Bicara nak buat agak-agak senang aja kan. Berdasarkan situasi di atas, cadangkan satu kaedah untuk mengatasi masalah kebocoran tersebut. Jadi kita teruskan je dah, senang kan? Kita tengok apa cadangan yang saya boleh bagikan kat sini. Okey, yang pertama, balut dengan lapisan plastik. Yang tadi ni kita balut. Jadi tak ada bocor, mudah kan? Kalau kita fikir, oh, mudah ni bahan ini boleh gunakan untuk kita membiak ikan hiasan ini. Tak semestinya beli yang mahal-mahal macam ni kan? Tak perlu. Kita gunakan bekas seberguna ataupun kita recycle balik. Kita guna semula. Okey. Yang kedua, hitungkan jumlah induk jantan jika jumlah induk betina adalah sebanyak 8 ekor menerusi nisbah pembiakan jantan betina 1:4. Sama seperti yang tadi juga soalan tadi. Nisbah jantan dan betina 1:4. Jadi macam mana kiraan? Dia ini terbalik betul tak? Ini diberi jumlah induk jantan yang dia adalah 8 ekor. Jadi betina berapa ekor? 2. Kita tengok dulu macam mana. Okey. Betul, Cikgu? Betul. Okey, kita tengok. Langkah kerja dia sama saja seperti ini. Soalan yang ketiga dia tu, huraikan langkah kerja penyediaan tempat ikan hingga pelepasan induk. Maksudnya langkah kerja tu sehingga dia dilepaskan tempat tadi. Huraikan langkah penyediaan tempat pembiakan bekas tadi itu hingga pelepasan induk. Kita tengok apa yang pertama. Membalut, kita cakap tadi dah membalut kan. Okey, yang kedua, membersihkan bekas. Kita bersihlah, kena bersihkan. Yang kedua, yang ketiga, mengisi air dan yang klorin ke aras yang sesuai, paras yang sesuai lah. Tinggian air, contoh air ni sesuai ni. Tengok ketinggian dia. Yang keempat, memasang dan meletakkan sangkar pembiakan. Yang kelima adalah memasangkan sistem pengudaraan jika perlulah. Tapi biasanya kita letak. Dan meletakkan tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik ialah tumbuhan. Tumbuhan akuatik terletak sebagai satu rangsangan, dia cepat membiak. Dan yang terakhir sekali lah, melepaskan induk mengikut nisbah yang sesuai. Sampai situ je dah. Dia nak sampai pelepasan induk. Jadi jawapan sampai pelepasan induk cukup. Sudah memadai. Okey, Cikgu, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Apakah rumusan yang boleh Cikgu berikan kepada kita semua? Okey, senang je. Rumusan dan juga kita kupas balik apa yang kita dapat tadi. Saya sukalah macam tu. Okey, yang pertama. Untuk tajuk ini, murid-murid perlu kena ingat, kena faham dan tahu. Yang pertama, dia kena kenal. Kita ulang balik pada tadi. Kenal jenis ikan hiasan tadi. Sama ada bertelur atau beranak. Yang kedua, tahu nama dia. Kita tengok, kita dah tahu nama dia. Sebab takut gambar soalan dia keluar bentuk gambar. Kalau tak ingat macam tadi, banyak soalan bentuk gambar kan? Betul. Yang ketiga, ciri-ciri pemilihan dan juga jantina ikan. Induk, ciri-ciri pemilihan induk berdasarkan jantina. Yang keempat, kaedah membiak ikan hiasan. Dan yang kelima, alatan dan bahan yang digunakan. Itu adalah antara rumusan dan kupasan yang perlu. Semoga calon SPM 2021 memperoleh kecemerlangan yang terbaik. Okey, baik Cikgu. Jadi di kesempatan ini mungkin Cikgu boleh berikan sedikit orang kata ucapan dan harapan kepada calon-calon yang akan menduduki SPM, Cikgu. Silakan. Okey. Pada calon-calon SPM 2021, tahun ini adalah merupakan tahun yang sangat mencabar bagi mereka. Dengan keadaan sekarang, dengan pengajaran, pembelajaran secara pembelajaran di rumah. Gunakanlah segala platform yang ada untuk kita
menambah ilmu bagi kita menghadapi ujian SPM yang akan datang. Pada saya itu adalah satu pengorbanan yang sangat besar bagi calon-calon SPM 2021. You can do it. Yeah, you can do it. Jadi insya-Allah kepada calon-calon yang bakal menduduki SPM, semoga dipermudahkan dan mendapat keputusan yang baik. Ya, sudah semestinya. Ya, jadi itulah antara pelajaran yang kita belajar pada hari ini berkenaan tentang akuakultur dan juga haiwan rekreasi bersama dengan cikgu kita, Cikgu Zakaria bin Mat Tahir, pegawai SISC plus TVET PPD MUA, dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulaiman bin Ahmad, Timbalan PPD Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah MUA. Di kesempatan ini, saya ingin mengambil peluang untuk menyeru khususnya kepada murid-murid di daerah MUA dan di Malaysia amnya untuk menggunakan Didik TV sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pemahaman murid-murid berkaitan dengan topik-topik yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Roslan bin Atan, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah MUA. Dalam norma baru pendidikan pada masa kini yang melibatkan PDPR, sepenuhnya di rumah, Didik TV ini adalah banyak membantu kepada murid-murid, terutamanya bagi murid-murid yang tidak mempunyai peranti dan juga tidak mempunyai capaian internet. Jadi melalui Didik TV yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah merupakan satu pengukuhan dan juga pengayaan kepada murid-murid dalam norma baru pendidikan.